Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel, berita terkini yang menggempakan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan sekali lagi satu serangan dilakukan di balai polis. Dan di mana sahabat semua yang menarik ya, saya kongsikan bersama dengan anda. Begitu juga dengan ugutan terhadap ahli parlimen Tresakok, ahli parlimen daripada parti DAP. Sahabat semua, sejak kebelakangan ini banyak perkara berlaku seperti ini. Seorang pemimpin daripada PAS, Pesuruhjaya PAS Perak, mengatakan kenapa hari ini kerajaan begitu huru-hara katanya. Adakah semua sahabat semua anda terfikir bahawa semua ini berlaku kerana hasutan yang dibuat oleh politikus-politikus yang membangkitkan amarah rakyat, khususnya bangsa yang memainkan kerana mereka memainkan sentimen 3R, iaitu bangsa dan juga agama. Sahabat-sahabat semua, drama yang tertanya-tanya dan persoalan seperti ini seringkali wujud ataupun muncul dalam benak fikiran. Mungkin anda seperti saya juga, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sekali lagi saya ingin memberikan satu update yang agak mengejutkan kita. Apabila hari ini Tresakok dakwah telah terima surat ancaman dan juga 2 butir peluru yang dimasukkan atau dihantar ke dalam peti surat rumah beliau. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini, sahabat-sahabat semua, yang kita tahu ya, Naib Pengerusi DAP itu berkata beliau menerima surat yang diletakkan dalam peti surat di rumahnya pada malam semalam. Jadi Naib Pengerusi DAP itu iaitu Tresakok mendakwa beliau menerima ancaman bunuh dalam sepucuk surat yang dihantar bersama 2 butir peluru. Kok dalam satu kenyataan Facebook berkata dia menerima sampul surat itu pada malam semalam yang diletakkan di peti surat kediamannya. Katanya saya mengambil surat dari peti surat dan mendapati ada satu sampul surat yang mengandungi benda yang agak keras di dalamnya. Bila saya buka katanya sampul surat dan keluarkannya, kandungannya saya mendapati ada 2 butir peluru, satu kertas putih yang bertulis CBILU, Cina, lu akan mati, tunggu katanya. Itu antara kenyataan mesej yang disampaikan itu. Dan ahli parlimen Seputi berkata beliau kemudian membuat laporan polis di Balai Polis Petaling dan menyerahkan surat beserta peluru berkenaan kepada polis. Katanya sepasukan anggota polis juga datang ke kediamannya dan melakukan siasatan di bahagian peti surat berkenaan. Katanya lagi, saya heran kenapa saya terima peluru dan surat yang penuh ugutan seperti ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak polis atas tindakan pantas mereka. Katanya dan juga FMT cuba mendapatkan polis Kuala Lumpur untuk pengesahan dan kenyataan lanjut mengenai perkara itu. Ini antara satu perkara yang sangat-sangat mengejutkan sahabat-sahabat semua, ya. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, ya, apabila berlaku serangan di balai polis di Ulu Tiram, sahabat semua, hari ini satu lagi perkara itu berlaku, ya, apabila lelaki disyaki mabuk cuba rampas senjata polis di Datuk Keramat. So ini antara kenyataan media yang menarik ya untuk saya bacakan bersama dengan anda. Seorang lelaki berusia 35 tahun ditahan awal pagi tadi selepas cuba meragut senjata api ketika bertengkar dengan salah seorang anggota polis. Mengesahkan perkara itu Malaysia kini, Ketua Polis Pulau Pinang Hamzah Ahmad berkata, lelaki terbabit mendakwa ingin bertemu rakannya di Balai Polis Datuk Keramat. Bagaimanapun, anggota polis yang bertugas di situ tidak memberi kebenaran kerana suspek dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol. Larangan itu katanya membawa kepada pertengkaran di antara mereka. Hamzah berkata lelaki terbabit bukannya menceroboh balai polis berkenaan untuk cuba merampas senjata api, sebaliknya mendakwa mau bertemu dengan seorang rakan di situ. Berlaku sedikit pertengkaran apabila salah seorang petugas cuba menghalangnya daripada memasuki balai polis, katanya ringkas kepada Malaysia Kini. Jadi berdasarkan laporan polis yang dilihat oleh Malaysia Kini, lelaki berkeadaan mengalami kecederaan ringan akibat pertengkaran itu dan kini dirawat di Hospital Pulau Pinang. Polis turut merampas topi keledar milik lelaki terbabit bagi membantu siasatan. Awal hari ini, Akhbar Cina Chin New Delhi melaporkan seorang lelaki cuba menceroboh Balai Polis Datuk Keramat dalam cubaan untuk merampas submachine gun. Kejadian itu berlaku hanya beberapa hari selepas 2 anggota polis maut dan seorang lagi cedera dalam serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Negeri Johor. Jadi sahabat semua, itu dia kenyataan penuh ya
daripada pihak media yang mengatakan kerana individu itu dalam keadaan mabuk kerana dipengaruhi oleh alkohol, tidak dibenarkan masuk. Akhirnya berlakulah pertengkaran ya di antara petugas anggota tersebut dengan individu itu, sahabat-sahabat semua. Amat-amat mengejutkan, sahabat, begitu beraninya mereka. Dan ada juga satu persoalan yang menarik ya. Saya ingin katakan kepada anda semua apabila saya membaca di media sosial, ramai yang mengatakan ya mereka ini adalah golongan pelampau ataupun pentasup setengah parti politik ataupun politikus, yang mana hanya kerana unit beruniform memberikan sokongan kepada kerajaan ya apabila berlakunya pilihan raya kecil di PRK Dun Kuala Kubu Baru. Dan ada yang beranggapan bahwa ini antara tindakan balas dendam, ketidakpuasan hati ya, kerana unit beruniform sekarang ini sudah memberi sokongan kepada pihak kerajaan. Ini antara pandangan ataupun pertanyaan-pertanyaan daripada rakyat. Adakah benar perkara itu, sahabat-sahabat semua? Ya, sama-sama kita fikirkan dan juga menantikan jawapan daripada ataupun pendedahan daripada pihak polis di Raja Malaysia. Jadi dalam kesemua perkara ini, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan bahawa beliau mahu ya tindakan tegas pada pihak buat kekacauan ya seperti mana yang berlaku dan juga serangan yang berlaku di Ulu Tiram ini, sahabat-sahabat semua. Jadi Datuk Seri Perdana Menteri kita berkata, beliau mahu tindakan tegas diambil terhadap pihak yang cuba melakukan kekacauan di Malaysia sehingga meragut nyawa. Mengulas serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram Johor baru awal pagi kemarin, Datuk Seri Anwar berkata dia menyokong segala usaha yang dilakukan oleh polis dan meminta rakyat untuk memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Katanya soal keamanan kita tidak tolak ansur. Kerajaan akan tegas, nyawa rakyat adalah keutamaan kita. Tiada maknanya kemajuan atau keamanan tidak terkawal. Tindakan keras akan diambil bagi menghentikan kegilaan keganasan ini dan saya akan menyokong penuh langkah yang diambil oleh polis di Raja Malaysia, kata Datuk Seri lagi. Dan beliau lagi berkata meminta rakyat untuk berikan kerjasama, sentiasa berwaspada dan jangan bagi peluang kepada golongan jahat ini. Katanya pada satu sidang media hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari Datuk Seri ke Kazakhstan di Astana, ibu negara negara itu. 2 anggota polis dan seorang suspek maut dalam insiden serangan balai polis di Ulu Tiram pada jam 2.45 pagi, manakala seorang lagi anggota polis cedera. Anwar berkata perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tindakan tegas tanpa kompromi termasuklah perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan Datuk Seri berkata tahniah kepada polis di Raja Malaysia PDRM dan kita mahu tindakan tegas. Tiada tolak ansur kerana kita mahu negara dihormati. Bila negara dihormati, ekonomi akan meningkat, kata Anwar. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di laman Facebook menggesa PDRM segera mencari dalang insiden itu untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Dia turut menzahirkan perasaan sedih dengan insiden berkenaan dan mendoakan agar Korporal Muhammad Hasif Roslan diberikan kesembuhan sesegera mungkin. Insiden ini ternyata memilukan dan menggemparkan negara dan saya utus takziah buat keluarga, kata Perdana Menteri kita. Itu dia antara kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini ya berada di luar negara untuk lawatan ke beberapa buah negara Islam untuk menarik pelaburan, untuk mencari pelaburan untuk negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara yang hangat ya sekarang ini, yang baru saja kita terima beritanya. Jadi sahabat semua, sekiranya anda mau memberikan sebarang pandangan, komen yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak onkang kap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.